Kasih Tuan Yang di-Pertua Speaker. Segambut mahu membahas isu SOP yang mengelirukan saman melangit tingginya. Baru-baru ini, Menteri Kanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein mengakui bahawa rangkaian SOP sedia ada mengundang pelbagai kekeliruan. Beliau telah buat satu poster, Kuartet Menteri COVID-19 Perkemas SOP PPN sedia ada, 181 SOP akan dikurangkan kepada 10 SOP sahaja. Yang peliknya, kuartet menteri ini mempunyai wajah 4 orang menteri, tidak lain, tidak bukan, semuanya Menteri Perikatan Nasional dalam Kabinet Tan Sri Muhyiddin. Dan kini mereka juga orang yang sama dalam Kabinet sekarang. Pengakuan bahawa 181 SOP ini mengelirukan rakyat, sememangnya mengelirukan semua kerana kesemua rangkaian SOP sebelum ini dibuat oleh mantan Menteri Kanan iaitu Perdana Menteri kita sekarang. Ini semua sandiwara politik. Yang buat 181 SOP adalah mereka dan yang nak hapuskan 171 SOP ini juga orang yang sama. Masalah utama kemudaratan SOP yang mengelirukan adalah ia membuka ruang kepada penguatkuasa untuk membuat tafsiran mereka sendiri. Tahukah anda terdapat pelbagai pasukan penguatkuasa yang mempunyai tafsiran mereka sendiri menjadikan rakyat takut untuk membuka premis perniagaan walaupun perniagaan mereka teruk terjejas. Sekarang ini ada penguatkuasa MITI, polis, PBT di Kuala Lumpur, di BKL dan KKM. Grey areas dengan izin will always open the door for abuse of power and corruption. Selagi SOP dan birokrasi menyusahkan orang, selagi itulah kerajaan akan gagal mendidik rakyat cara melawan COVID dengan efektif. Kalau kita mahu masuk ambang fasa endemik, bantulah rakyat memahami COVID, melawan COVID dengan SOP yang berkesan dan bukan hanya pandai saman rakyat. Berkenaan dengan penyediaan draft IUU 355, saya ingin mendapatkan pengesahan daripada Perdana Menteri. Adakah betul wakil rakyat daripada MCA, MIC, GPS serta parti-parti dari Sabah yang memberikan sokongan kepada Ismail Sabri sudah mengambil maklum dan mengetahui akan perkara ini? Apakah pendirian mereka? Segambut juga mahu buka semula semua kaunter perkhidmatan kerajaan. Sepanjang PKP, pelbagai perkhidmatan kaunter kerajaan telah terjejas. Rakyat diminta untuk membuat temu janji untuk permohonan mereka, namun ini bukan satu perkara yang mudah. Ada juga perkhidmatan asas seperti MySejahtera, helpdesk yang tidak mudah diakses oleh penduduk jika mereka mempunyai masalah dengan sijil vaksin mereka. Semua ini memerlukan hotline dan pegawai yang mereka boleh hubungi dan bukan melalui email sahaja. There must be a person they can speak to dengan izin. Saya juga ingin mencadangkan My Travel Pass ini dimansuhkan. Semua kaunter kerajaan kembali beroperasi dengan kapasiti biasa. Era pemulihan tidak akan berkesan jika sistem kerajaan tidak pulih kepada operasi biasa. Terlalu banyak bisnes bergantung kepada permit dan kebenaran kerajaan. Seterusnya, kuasa Kementerian Dalam Negeri. Kuasa ini mesti dipantau dengan mekanisme semak dan imbang yang betul. Segambut berpendapat buat masa ini terlalu banyak kuasa discretionary powers dengan izin, iaitu kuasa budi bicara diberikan kepada Menteri Dalam Negeri. Kuasa mutlak mendaftarkan parti politik. Kuasa mutlak pemberian kewarganegaraan. Ini sampai mahkamah sudah putuskan kerajaan masih mahu mencabar. Dan kuasa mutlak dalam penentuan syarat-syarat MM2H. Yang saya paling khawatiri adalah penentuan permohonan secara case by case basis. Kuasa mutlak seperti ini senang terjadinya salah guna kuasa dan mesti disemak oleh Parlimen. Kementerian Wilayah Persekutuan, rayuan DBKL berkenaan Taman Rimba Kiara. Saya mahu dijawab di Parlimen ini perbelanjaan duit pembayar cukai yang digunakan untuk menentang rakyat. Saya mengecam tindakan DBKL yang mahu membuat rayuan ke atas keputusan yang diperolehi oleh penduduk Kuala Lumpur di Mahkamah Rayuan berkenaan kedua-dua kes Taman Rimba Kiara dan Tiara Titiwangsa. Pada bulan Mac 2019, Mahkamah Rayuan telah mengisytiharkan satu bantahan pendengaran awam oleh DBKL untuk projek pembangunan berkepadatan tinggi di Taman Tiara Titiwangsa adalah terbatal dan tidak sah. Dalam bulan Januari tahun ini, Mahkamah Rayuan membatalkan perintah pembangunan yang dikeluarkan oleh DBKL untuk membangunkan Taman Rimba Kiara. Kedua-dua kemenangan ini amat bermakna kepada warga Kuala Lumpur. Jadi saya menggesa DBKL segera mendedarkan
jumlah perbelanjaan yang telah digunakan untuk menentang penduduk hingga ke Mahkamah Persekutuan, legal fees dengan izin. Menggigit tangan yang memberi anda makan langsung tidak mencerminkan semangat keluarga Malaysia dan kerajaan prihatin seperti yang dilaunkan. Duit taksiran, assessment tax digunakan untuk melawan rakyat sendiri. Rancangan kawasan khas RKK yang menyeluruh untuk kawasan Rizab Melayu Pencala Segambut perlu disediakan dengan penglibatan perundingan bersama penduduk dan orang awam serta pemegang taruh atau kumpulan yang mempunyai kepentingan awam bagi memastikan pembangunan yang dilaksanakan akan lebih terancang sesuai dengan keperluan penduduk setempat termasuk penambahbaikan infrastruktur sedia ada. Saya tidak mahu melihat ciri-ciri tradisi kampung Melayu hilang di Kuala Lumpur. Berderet rumah-rumah kampung, tiba-tiba bangunan kondo naik sebelah mereka. Bila hujan datang, air lumpur pun berlumuran. Segambut mahu di KL segerakan penyediaan RKK untuk kampung Sungai Pencala dan kawasan hijau di belakang Jalan Kiara 5, Jalan Kiara 7. Keperluan untuk membina sebuah lagi sekolah jenis kebangsaan Cina. Pejabat saya telah menerima banyak rayuan daripada penduduk di kawasan Parlimen Segambut setiap tahun mengenai anak-anak mereka yang ditempatkan ke SJKC yang berbeza berbanding sekolah yang dimohon kerana di Segambut kini hanya ada 2 buah SJKC. Berdasarkan kepadatan penduduk dan keperluan yang semakin meningkat, saya memohon pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk meluluskan satu lagi SJKC di kawasan Parlimen Segambut yang berdekatan dengan Taman Bukit Maluri, Bandar Menjalara, Desa Park City, Taman Sri Sina dan Taman Sri Bintang. Saya juga tahu terdapat tapak sekolah yang telah diserahkan oleh pemaju untuk tujuan pembinaan sekolah. Untuk rekod, ini bukan isu kaum. Bilangan murid berbangsa bukan Cina di SJKC Kaichi juga semakin bertambah. Data terkini 133 orang, pecahan Melayu 45, India 43, Bumiputra Sabah 9, Bumiputra Sarawak 6 dan lain-lain 30 orang. Di SJKC Kepung 3, terdapat 43 orang murid bukan berbangsa Cina. Ini bermaksud keperluan sudah bertambah. Saya pohon perkara ini diteliti dan disegerakan. Pembinaan klinik kesihatan di Segambut. Klinik kesihatan yang paling hampir dengan penduduk Segambut ialah Klinik Kesihatan Jinjang yang terletak di kawasan Parlimen Kepung. Kesesakan pesakit di Klinik Kesihatan Jinjang juga amat kritikal. Baru-baru ini, Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Segambut telah ditukar kepada Klinik Kesihatan Segambut. Namun, ruang dan infrastruktur sedia ada tidak mencukupi untuk menyediakan perkhidmatan yang lengkap. Saya telah menulis surat 10 September kepada DBKL dan pejabat tanah untuk memberikan kelulusan khas penggunaan tapak tanah kerajaan sebelahnya dan saya mahu ini disegerakan. Pembinaan sebuah klinik kesihatan yang baru di kawasan Parlimen Segambut amatlah diperlukan. Terdapat satu tapak tanah di Bandar Menjalara yang telah digazetkan sebagai klinik kesihatan dalam Pelan Bandaraya Kuala Lumpur 2020. Tapak tersebut adalah di bawah hak milik Pesuruhjaya Tanah Persekutuan dan saya mohon disegerakan. Liputan media sepanjang mesyuarat Parlimen. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada Speaker Dewan Rakyat mengenai senarai penyiar rasmi yang telah dikeluarkan. Bagaimanakah media-media ini dipilih? Bagaimana sebuah portal berita dalam talian online yang agak baru seperti Malaysia Now boleh disenaraikan dan bukan portal lain seperti Free Malaysia Today, The Malaysian Insight dan The Malay Mail Online. Saya mahu mengetahui apakah asas dan alasan utama Dewan Rakyat menyenaraikan portal Malaysia Now ini sedangkan terdapat lebih banyak lagi agensi dan pengamal media lain yang jauh telah lama beroperasi, lebih berpengaruh dan mempunyai pengalaman tetapi mereka dikecualikan. Saya mahu senarai ini diperluaskan dengan serta-merta supaya Parlimen berlaku adil kepada pengamal media. Ini juga penting untuk pastikan kebebasan media dijamin dan liputan media adil kepada ahli-ahli Parlimen pembangkang. Bantuan khas pengurusan kematian COVID-19 NADMA. Saya telah menerima aduan bahawa bantuan one-off RM5,000 diberikan kepada waris si mati yang meninggal dunia berkaitan jangkitan COVID mengambil masa yang lama untuk diproses. Ada permohonan yang mengambil masa lebih daripada 2 bulan untuk diproses dan diberikan maklum balas. Mengambil kira ini adalah bantuan khas pengurusan kematian, maka bantuan ini seharusnya diberikan dalam masa 24 jam atau 48 jam untuk memastikan keluarga yang terkesan menerima manfaat daripada program ini. Berapakah jumlah permohonan?
Berapa banyak telah diproses dan ditolak, kes yang masih tertunggak, saya minta butiran. KPWKM. Saya ingin mengetahui apakah status terkini penubuhan agensi kanak-kanak sejak respons terakhir Menteri KPWKM di Parlimen. Saya mahu KDN segera menambah peruntukan untuk bahagian D11 siasatan seksual wanita dan kanak-kanak dan menambah tenaga kerja yang mempunyai pengalaman, termasuk mempertimbangkan pengambilan semula pegawai polis yang telah bersara semasa bertugas di bahagian D11 secara kontrak untuk menyelesaikan aduan kes-kes jenayah seksual yang melibatkan kanak-kanak akibat PKP. Saya juga ingin mencadangkan kepada KDN supaya cawangan khas PDRM Special Branch memberi tumpuan dan memanfaatkan sumber serta kepakaran polis kita untuk menangani kes-kes pedofil dalam negara kita berbanding kerja-kerja mengawasi ahli-ahli politik di Malaysia, terutamanya ahli pembangkang. Special Branch should be going after the pedophiles, not the opposition members. Lihat sahaja bagaimana polis Australia yang berjaya membantu sehingga tertangkapnya pedofil yang aktif selama 14 tahun di Sarawak tetapi di luar pengawasan polis kita. Saya juga ingin membangkitkan berkaitan bakul makanan permai. Kenapa langsung tidak kelihatan bakul ini dan tiada peruntukan bantuan makanan daripada kerajaan bagi kawasan-kawasan yang dikenakan PKPD? Bagaimanakah pembekal bakul makanan JKM dipilih walaupun darurat diisytiharkan waktu itu supaya nyenyak telus? SPRM, apakah langkah yang telah diambil oleh SPRM untuk memantau perbelanjaan perolehan darurat dalam tempoh 8 bulan sebelum ini? Segambut juga mahu menyarankan supaya SPRM mengambil langkah yang lebih proaktif dengan memberikan maklum balas terus kepada pengadu dan bukannya menunggu isu ini dimainkan di Parlimen. Sehingga hari ini, laporan yang dibuat oleh saya dan Lembah Pantai pada 19 September 2019 mengenai Semantan Elevated Highway masih belum mendapat sebarang maklum balas daripada SPRM. Tuan Speaker, akhir sekali, SMS MKN. Saya menggesa MKN supaya tidak mensia-siakan sistem message ringkas SMS dengan menghantar pesanan yang retorik. Sudah jadi spam. MKN wajar menggunakan platform tersebut untuk menyampaikan maklumat yang diperlukan dan mendidik rakyat seperti apakah yang perlu dilakukan sekiranya ahli keluarga didapati positif COVID-19, tempoh kuarantin, bagaimana cara untuk melakukan pendilaian COVID-19 CAC secara dalam talian dan sistem pengundaraan yang selamat dalam premis. Kandungan SMS tersebut langsung tidak memberitahu kita apa maklumat yang diperlukan dan hanya membentuk propaganda SMS MKN dan ini membazirkan duit rakyat. Saya ingatkan selepas kerajaan ditukar, SMS akan berubah tapi masih sama nadanya. Berapakah peruntukan yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk pesanan SMS tersebut? Saya telah mengira tahun lepas hingga tahun ini, sejumlah 317 SMS telah dihantar kepada semua rakyat Malaysia. Andaikan satu SMS 10 sen kali 317 SMS kali 20 juta penduduk, kerana mungkin bukan semua ada handphone, jumlahnya adalah lebih kurang 600 juta. Jadi saya minta kerajaan dedarkan perbelanjaan ini dan saya nak syorkan supaya hentikan pembaziran dan kerajaan mesti hentikan spam rakyat. Dengan ini, segambut menjunjung kasih Tita Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Segambut.